Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya untuk semua. Okey, alhamdulillah hari ini kita akan pergi kepada subtopik kita yang seterusnya, which is on the capital allowance. Okey. Okey, untuk tajuk ini, okey, under capital allowance yang pertama ni kita akan fokus kepada plant and machinery dulu. Okey, kita akan belajar dua. Satu, plant and machinery dan lagi satu industrial building. Tapi sekarang kita just pergi dulu kepada plant and machinery. So, untuk setiap subtopik kecil, sama ada plant and machinery atau industrial building. So, benda yang anda perlu tahu adalah definition dulu. Lepas tu kena tahu how to determine of qualifying expenditure. Lepas tu kena tahu types of allowance. Okay, and how kena able to explain the treatment on disposal of asset and other treatment of capital allowance. Okay. Okay. As an introduction, okay, a person engaged in business activity would normally use assets in the course of producing business income. Therefore, depreciation provision is made in the account to reflect the true profits of the business. Okey, apa yang anda perlu tahu adalah semua orang yang ada libatkan diri dalam aktiviti perniagaan, biasanya dia akan libatkan aset. So, capital allowance ini adalah based on the asset lah. Jadi, bila ada aset, okay, dia akan ada susut nilai ataupun depreciation yang mana biasanya peruntukan susut nilai yang ada dalam akaun kita itu okay, turut menggambarkanlah sometimes dia turut menggambarkan keuntungan sebenar untuk sesuatu perniagaan. Okay. Okay, however, accounting depreciation is not recognized as tax deductible expenditure by the tax law simply because it really represents the writing off of a portion of the capital cost of asset over time. Tapi walaupun depreciation itu dikatakan adalah menggambarkan keuntungan sebenar sesuatu perniagaan, namun depreciation tersebut dia tak diiktiraf sebagai pembelanjaan yang dibenarkan untuk ditolak oleh undang-undang yang berkaitan dengan cukai. Kenapa? Sebab dia depreciation ni dia tak terlibat kerana dia adalah sesuatu yang bagi kesan ataupun dia punya kaedah pengiraan dia kan daripada cost dia akan minus dengan depreciation. So nak tak nak dia tak terlibat lah sebab dia terlibat dalam nilai penghapusan yang perlu tolak daripada capital lah, maksudnya daripada cost of asset daripada masa ke masa. Okay, the taxpayer is granted a tax depreciation of capital allowances on qualifying expenditure incurred on asset for the purpose of determining the taxable income of business. Okay, seseorang yang membayar cukai, alright, dia akan dapat, dia layak diberikan susut nilai ataupun capital expenditure ataupun capital allowance, okay, allowance modal. Okay, pada sesuatu, tengoklah kos yang dilibatkan, pengeluaran yang dilibatkan, jika memenuhi syarat lah untuk dia dapat, okay, untuk dia dapat penolakan tersebut, yang pastinya okay, benda yang didapat tersebut ataupun capital allowance yang didapat tersebut mestilah berdasarkan kepada aset yang tujuan dia adalah untuk mendapatkan income dalam bisnes, yang mana income tersebutlah yang akan dikenakan cukai. Okay. Okay. Capital allowance ini are given only in respect of a business source
and only for the person who incurs the qualifying capital expenditure. Bukan semua orang yang menjalankan perniagaan layak untuk mendapat capital allowance. Tapi capital allowance ini diberikan kepada sumber perniagaan untuk orang yang melakukan pembelanjaan modal yang hanya layak sahaja. So, nanti kita akan tentukan what are the qualifying capital expenditure. Sebab dia bukan untuk semua, di capital allowance ni dia hanyalah untuk siapa-siapa yang ada jalankan perniagaan, ada satu sumber-sumber yang layak dan yang melibatkan pembelanjaan modal tertentulah. So kita akan decide nanti apakah perbelanjaan modal yang layak tu. Okay, and compute for a year of assessment and are deducted from the adjusted income of the business in arriving at statutory income. Okay, dia adalah dikira berdasarkan kepada year of assessment lah. Maksudnya 1 tahun taksiran. Dia kena setahun year by year. Dan juga kat mana nak letak capital allowance ini. Capital allowance ini adalah ditolak daripada adjusted income. Maksudnya adjusted income adjusted income lepas tu tolak dengan capital allowances, so anda akan dapat statutory income. So dekat situ lah ruangan dia kat mana nak dapatkan, nak letak lah. It is provided for plant and machinery. Maksudnya ini adalah untuk kilang dan mesin. Okay? Benda yang berkait dengan dua aset ni lah. Okay, sebelum kita pergi kepada berapa banyak capital allowance yang akan diberikan kepada plant and machinery, so kita pergi dulu apakah definition of plants and machinery. Alright, rujuk kepada Income Tax Act 1967 does not define the word plant and machinery. Okay, secara umumnya dalam Akta Cukai 1997 dia tak ada pun specifically mention the what are the defined word plant and machinery tu. Tapi dia refer case by case lah. So case yang pertama adalah case of Yarmouk versus France, yang mana plant in whatever apparatus used by businessman for carrying his business, including all goods and cattle, fixed or movable, okay, live or dead, but exclude his stock in trade, which he buy or make for sales, which he keeps for permanent employment in his business. So dia punya kata kunci dekat sini adalah carrying his business. So mana-mana dia punya something, sama ada plant ataupun machinery yang diguna tu in order to carry his business, it's considered as a plant and machinery lah. Dia relate kepada keadaan. Okay, yang pasti kena berkaitan dengan business lah, bukan untuk personal. Itu yang pertama, based on the case. Okay, case kedua adalah Gerard versus John Goods and Sons. Dia kata berbalik kepada apa yang dimaksudkan dengan plant and machinery itu, dia kata movable partition is a plant. Okay, where the movable partition is part of a setting, it is not a plant. Okay, dia tengok kepada keadaan dia. Okay, kita punya intention untuk sesuatu asset yang kita guna. Okay, and then CIP versus Taj Mahal Hotel, sanitary and pipeline setting is part of a plan. Okay, and then untuk case CIR versus Barclay Coals and Company Limited, the functional test, dry dock is a plan. Okay, based on the Cook versus Beach Station Caravans Limited, swimming pools is a plan. So they depend based on the situation lah, based on the case. Okay. Okay, manakala Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri versus MSDC, the taxpayer has satisfied the following conditions. Okay, pertama the premises test, the business test, the stock in trade test. And then seterusnya Encore International Limited versus AR, artificial football pitch is not a plan. Okay, ini hanyalah berdasarkan kepada case by case sahajalah.
Okay, next we go to the person eligible for capital allowance. So, siapakah orang yang layak untuk dapatkan allowance modal ini? Nama dia pun dah allowance modal kan? Of course lah, dia adalah untuk modal-modal yang kita libatkan dalam bisnes kita. Yang pertama, capital allowance are granted only to a person who incurs qualifying expenditure on the provision of machinery or plants for the purpose of business. Okay, and then the capital allowance on plant and machinery are given against adjusted income from a business sources. Ini yang saya dah pun explain tadi, yang mana capital allowance ini dia bagi kepada kepada person yang menjalankan perniagaan yang memenuhi syarat-syarat perbelanjaan yang dibenarkan lah untuk machinery or plant sahaja. Okay, dan yang mana plant and machinery yang digunakan dan perbelanjaan yang terlibat itu mestilah for the purpose of business. Okay, only for the purpose of business lah. Okay, dan capital allowance ni nak masuk kat mana? Bila kita nak kira taxable untuk kita punya income tu kan, business tu, dia nak letak kat mana? Dia punya formula adalah dia akan ada dalam formula, anda nanti akan jumpa part of the adjusted income. So kalau anda calculate, okay, ada adjusted income, so kat sini amount adjusted income dia, so dia akan minus lah, dia akan tolak dengan capital allowance. So bila tolak capital allowance, dia akan sampai dekat statutory income. So anda kena rujuk balik dalam dalam format lah untuk anda tahu nak letak kat mana sebenarnya. Okay. Okay. Continue on the persons eligible for capital allowance. Okay, a person deriving employment income will not be able to claim capital allowances on plant and machinery from that employment income. Okay, kalau seseorang tu dia ada dapat pendapatan daripada hasil dia bekerja, dia tak boleh claim. Okay, dia tak boleh claim capital allowance, okay, untuk dia punya land and machinery, okay, daripada pendapatan pekerjaan tersebut. Alright, and then the person must be the owner of the asset at the end of the basis period. Dia hanyalah perlulah orang pemilik asal ataupun pemilik memang atas nama dia aset tersebut, nama company dia ataupun nama person lah yang ke atas aset tersebut. Yang mana jadi dua, sama ada dia beli secara hire purchase, sewa beli, ataupun perkongsian lah, partnership. So dia kena, kalau dia lah orang yang claim tersebut, so nama dia perlu ada lah dalam kaedah pembelian yang dipilih tersebut. Okay, qualifying expenditure on plant and machinery. So sekarang, sebelum kita tahu apakah allowance yang dia akan dapat, kita kena tahu dulu macam mana nak tentukan qualifying expenditure on plant and machinery. Okay, bukan semua perbelanjaan tu layak. So sekarang kita kena decide apakah perbelanjaan yang kita libatkan pada plant and machinery kita tu yang layak untuk dikira dapat capital allowance tu. Okay, any capital incurred on the provision of machinery or plant for the purpose of business qualified for qualifying expenditure on plant and machinery. Pertama sekali adalah apa modal yang kita keluarkan, okay, untuk kita sediakanlah kita punya aset tersebut, which is machinery or plant, dengan tujuan untuk bisnes. Itu layak. Itu kita dapat qualifying expenditure untuk capital yang kita libatkan. This includes, okay, purchase price, okay, harga dia, harga kita beli, incidental costs such as freight charges, custom duty and installation expenses. Okay, apa-apa kos yang kita terlibatkan dalam proses nak bawa barang tu, kita punya bawa masuk, angkutan masuk kita kan, dan kos-kos untuk pasang lah machinery ataupun plant tersebut. Itu adalah qualifying expenditure.
Okey. Selain daripada tu, plant and machinery juga dia tertakluk kepada peraturan 10%. Apakah yang dikatakan peraturan 10%? Okey, dalam akta paragraf 2B, okey, expenses or expenditure incurred in preparing, cutting, chisselling or leveling land in order to prepare the site for the installation of plant qualified for QPE. Okey, kalau kita buat satu perbelanjaan yang kita libatkan dalam proses kita nak sediakan tempat untuk kita bangunkan kilang, ratakan tanah, buat pemotongan, maybe ada rumput sebelum ni kita buat pemotongan rumput, serap air dan sebagainya. Itu adalah dia memenuhi syarat untuk QPE. Tapi, okay, but such cost should not exceed 10% of the aggregate cost of plant machinery and cost preparing site. Okay, namun begitu, walaupun expenses tersebut layak untuk kita dapatkan, layak diklasifikasikan sebagai QPE untuk kita dapatkan allowance, tapi kita kena pastikan cost untuk yang kita libatkan awal-awal tu kan, masa kita nak prepare untuk site tu, untuk the installation of plant tu, not exceed 10% of the aggregate cost of plant and machinery. Okay, nanti kita akan tahu berapakah aggregate cost untuk plant and machinery. Tapi untuk portion yang 10% ni, okay, kalau kita punya belanja kita libatkan sebelum machinery tu dibina ataupun didirikan, must not exceed 10%. Okay, if exceed then 10%, cost preparing site not qualify as QPE but only the cost of plant. Kalau lebih juga, maksudnya cost preparing site tu dia tak classify as a QPE lah, qualifying plant expenditure. So dia tak diklasifikasikan, dia tak boleh classify sebab dah lebih kan. So nanti dia akan kacau pula dekat cost yang sebenar untuk plant and machinery tersebut. Okey, kita pergi kepada, sekarang ni masih lagi dalam fasa nak tentukan qualifying expenditure. Yang cara nak calculate allowance tu mudah je sebab dia based on the qualifying expenditure. Tapi benda yang sukar adalah nak tentukan apakah qualifying expenditure untuk plant and machinery yang kita libatkan. Okey, tengok paragraph 2A, plant and machinery bought for non-business purpose then brought to business. Asalnya kita beli plant and machinery itu memang bukan untuk business purpose. Tapi kemudian kita bawa aset tersebut dalam bisnes. So macam mana kita nak decide QPE? Sebab kita dah bawa masuk dalam bisnes kan. So bila kita bawa masuk dalam bisnes, so nak tak nak kita akan layaklah untuk dapat capital allowance. Tapi berapa banyak capital allowance yang kita akan dapat? So kita kena decide berapa banyak QPE. Jadi kalau, dengar baik-baik, kalau kita beli sesuatu aset, plant or machinery tersebut bukan untuk tujuan bisnes pada mulanya, tapi kemudian kita bawa dalam bisnes kita, maka QPE dia adalah sama dengan market value of plant and machinery at the time of transfer. Bukan harga masa kita mula beli dulu, tapi dia harga masa kita bawa masuk dalam kita punya bisnes. So cuba kita tengok dalam example. Mr. James bought a refrigerator for private use in 2007. However, on 2 March 2009, the refrigerator was brought into his business use for storage of raw materials. Okay, dia bawa masuk, dia beli 2007. Masa dia beli tu, dia beli untuk tujuan peribadi maybe, bukan untuk business. And then pada tahun 2009, dia bawa barang dia beli tu, refrigerator, dia bawa kepada business dia, digunakan untuk business for storage of raw materials. The net book value of the refrigerator was 5
5,500. Okay, net book value dia 5,500. However, the market value was only 4,600. So, what is the QPE for this refrigerator? QPE dia adalah 4,600. Macam tu cara decide dia. So, kena ikut pada akta lah. Kalau barang tu kita beli, mula-mula kita beli bukan untuk tujuan bisnes, lepas tu kita bawa dalam bisnes, dia akan ambil market value. Market value bukan net book value. Market value pada tahun yang dia bawa masuk tu. Okay, sekarang dapat 4,600. So nanti bila nak kira capital allowance, dia ada persen dia dah dapat 4,600. So kalau sebab itulah pentingnya kita untuk decide QPE. Kalau kita tersalah decide, contoh kita tersalah decide, kita ambil 5,500. So amount capital allowance kita akan salah lah. Sebab kita akan guna persen yang kita dapat, kita akan darab dengan 5,500. So salah. Sepatutnya persen yang kita dapat, kita akan darab dengan 4,600. Baru betul. Okay. Okay, kita pergi pula kepada situasi yang kedua. Plant and machinery was in use during tax exempt period and continued to use after the tax exempt period. Satu situasi yang mana plant and machinery itu digunakan dalam tempoh dapat pengecualian cukai untuk tempoh tersebut dan dia still guna benda tersebut sampailah selepas tamat tamat tempoh pengecualian cukai tersebut lah. Okey. Apa QPE dia? QPE dia adalah the lower of the net book value or market value of plant and machinery. Okay. Cuba kita tengok contoh. Intan Berhad has given tax exemption from the basis year 2001 to 2009. Dia dapat pengecualian cukai daripada tahun 2001 ke 2009. The company purchased a plant and machinery in the year 2008 for business use. Dia beli, dia punya dalam business use. So 2008 ni dia masih lagi dalam tempoh dapat pengecualian cukai. Okay. The plant continued to be used after the expired of tax exemption period. Dia masih guna lagi plant and machinery yang dia beli sampailah selepas dia tamat tax exemption period ni dalam tahun 2009 tu dah tamat kan. So lepas tahun 2009 tu dia masih guna. So the net book value is 55,000 and the market value at the time of expired of tax exemption period was 60,000. So sekarang apakah QPE dia? Macam mana nak tentukan QPE dia bila ada situasi macam ni? Dia still guna dia punya aset walaupun dia dah dia guna dia punya aset walaupun dia dapat pengecualian cukai. Okay, sehinggalah lepas habis tamat tempoh pengecualian cukai tu pun dia still guna. So cara dia adalah kita ambil nilai yang paling rendah di antara net book value dengan market value untuk nilai plant and machinery tersebut. So sekarang cuba kita tengok jawapan. Okay, soalan dia minta apa? Determine the qualifying expenditure for this plant and machinery. QPE dia sama dengan the lowest of the NBV or NB of plant and machinery. The lower yang paling rendah. So NBV net book value dia 55. So dia punya market value adalah 60,000. So dia punya amount yang diambil adalah 55,000 lah. Sebab dia paling rendah. So kita pergi kepada situasi yang seterusnya, rujuk kepada paragraf 2C. Okay, plant and machinery in use in business outside Malaysia and brought into use in business in Malaysia. Okay, situasi ni adalah kita beli plant and machinery. Plant and machinery tu kita gunakan untuk business kita dekat luar Malaysia. Lepas tu kita bawa plant asset yang plant and machinery tersebut kita bawa untuk kita gunakan dalam bisnes kita dekat Malaysia. So macam mana nak tentukan QPE? QPE dia adalah the lower of the net book value or market value of plant and machinery. Sama dengan tadi tu situasi kita dapat pengecualian cukai tapi kita still guna aset tersebut dalam tempoh
pengecualian cukai sehinggalah selepas tamat tempoh tu kita masih guna. So kita layaklah untuk dapat capital allowance, tapi kita kena tentukan QPE dia. Okay. QPE dia adalah the lower lah between the net book value and market value. So same goes to the paragraph 2C. Okay, yang mana dia beli mesin, dia beli plant and machinery tersebut at the first time untuk bisnes dia dekat luar Malaysia, tapi lepas tu dia bawa dalam Malaysia. Okay, example, in the basis year 2007, Meranti Berhad purchase a machine for the use of its business in Thailand. Dia beli mula-mula tu dia nak guna machine yang dia beli tu untuk Thailand lah, business dia dekat Thailand. The machine cost machine adalah 70,000 and it is being depreciated by 20% using straight line basis. In the basis year 2009, Meranti decided to bring the machine back for the use of its business operation in Malaysia. So tahun 2009 dia decide nak bawa machine tersebut ke dalam Malaysia. The market value at the time of transfer is 43,000. So sekarang dia beli 2007, basis year 2007 setahun, 2008 setahun. So tahun 2009 dia bawa ke dalam Malaysia. So kita kena tentukan the lower of the net book value. So pertama sekali, how we calculate, macam mana kita nak kira the amount of net book value. Sebab dia bagi cost, nampak tak? Okay, cara nak dapatkan net book value adalah cost untuk machine ni tolak dengan depreciation. So akan dapat net book value. Dan market value ni dia bagi dah 43,000 kan. So kita tengok macam mana kita nak kira. Okay, soalan dia determine the qualifying expenditure for this machine. Cara nak jawab dia adalah paling rendah antara NBV ataupun MV kan, market value dengan net book value. So sekarang net book value sama dengan 70,000. Okay, 70,000 dia guna kaedah straight line method 20%. So 70,000 darab dengan 20%. Okay, bahagi dengan berapa tahun lah kan. Tapi kita akan dapat setahun dalam 1,400. 1,400 tahun. So dia 2 tahun. So dia kena susut nilai selama 2 tahun lah. 2,800. So cost dia 70,000 tolak dengan 2,800 dapat 67,200. Ini NBV dan ini adalah market value. So kita pilih whichever is lower. So 43,000 lah dia punya QPE dia. Okay. Qualifying expenditure of motor vehicle not licensed for commercial transportation. Ini adalah satu situasi kita nak tahu berapakah qualifying expenditure untuk kenderaan bermotor yang dia tak ada lesen untuk pengangkutan komersial. Dia tak dilesenkan lah untuk pengangkutan komersial. Okay, license for commercial use. Kalau dia kita punya motor ni, motor vehicle ni kita license kan untuk commercial use, kita gunakan dia untuk kegunaan commercial, maka QE qualifying expenditure ni tak ada limit. Maksudnya depends lah kepada berapa amount yang dia libatkan untuk motor vehicle tu, dia layak dapat je untuk semua. Tapi kalau motor vehicle tersebut tak license under commercial use, QE dia sama dengan 100%. Okay, dia punya qualifying expenditure dia 100,000. 100,000 lah, 100,000 ringgit. Dia bermula pada tahun 2000 Okay, yang mana dia memperuntukkan bahawa untuk dapatkan 100,000 ni, total cost of motor vehicle must be more than 100k and does not exceed 150,000. Okay, itu syarat dia. Yang kedua, motor vehicle tu mestilah baru dan motor vehicle worth than 150,000, QE limited to 50,000. Kalau motor vehicle tersebut, dia punya harga dia adalah lebih maksudnya dia punya harga dia yang dia worth than 150,000,
Okay, QE dia limited to RM50,000. Okay, kalau lebih daripada RM150,000, dia punya QE dia limited to RM50,000 sahaja. Sebab tadi yang melayakkan dia untuk dapat RM100,000 kalau kos untuk motor vehicle dia tu lebih daripada RM100,000 tapi tak boleh lebih daripada RM150,000. Tapi kalau lebih juga dengan daripada RM150,000 maka dia cuma layak dapat RM50,000 sahaja untuk dia punya qualifying expenditure. Okay, nak dapat RM100,000 ni dia kena mestilah tak lebih daripada RM150,000 tapi dia around RM100 ke RM150,000. Lepas tu motor vehicle tu kena baru. Okay, tapi kalau dia lebih juga RM150,000 dia cuma restricted to RM50,000 sahaja. Itu had dia. Okay, other qualifying capital expenditure. So ada juga benda lain yang boleh layak untuk dapatkan qualifying capital expenditure, which is untuk kolam ikan, kandang haiwan dan lain-lain. Okay, machinery or plant used for research approved by the minister. Okay, apa-apa apa kita punya mesin atau kilang yang kita gunakan untuk tujuan penyelidikan yang pasti dapat diluluskan oleh minister, so dia layaklah untuk dapat qualifying capital expenditure. Bila dia ada qualifying capital expenditure, maka dia layak untuk dapat capital allowance. Alright, sebelum ni kita dah tahu dah macam mana nak decide qualifying expenditure. So sekarang kita tengok date of qualifying expenditure incurred. Okay, tarikh lah. Okay, tarikh kita libatkan perbelanjaan yang layak. Kita dah dapat kerangatan tadi, so kita tengok pula. Adakah tarikh tersebut sesuai untuk kita layak juga claim sebagai capital allowance lah. Macam mana nak kira kalau tarikh dia scan. Okay, cuba kita tengok. The basis period for the purpose of capital allowance is a basis period for year of assessment. Okay, that particular business sources. Okay, ikut pada business kita punya year of assessment lah, kitaran tahunan kita punya account untuk kita punya business. Capital expenditure incurred before the commencement of business sama dengan QE deemed incurred when the business commence. So basis period for year of assessment is when the business commence. Okay, apa situasi yang pertama? Situasi yang pertama adalah macam mana kita nak tentukan tempoh untuk kita tempoh asas lah untuk peruntukan modal untuk capital allowance. Yang pertama adalah dia mestilah berdasarkan year of assessment, yang mana situasi pertama capital expenditure dikeluarkan sebelum kita mulakan perniagaan. Kita belum lagi mula kita punya bisnes tapi kita dah pun libatkan capital expenditure kita untuk beli barang lah sebagai persediaan untuk kita buat perniagaan tersebut. Maka qualifying expenditure dia adalah dikira berlaku bila kita mulakan perniagaan. So, selagi kita tak mula perniagaan tu, walaupun kita dah pun keluarkan duit untuk kita beli barang, kita nak run kita punya business, selagi kita tak run betul-betul, maka kita tak boleh declare qualifying expenditure lah. Okay, jadinya tempoh asas untuk year of assessment perniagaan kita tu masa kita mula lagi, kita mulakan perniagaan tu. Bukan waktu kita beli barang untuk buat persediaan permulaan, tapi masa bisnes tu dah pun kita mulakan. Itu kita kira qualifying capital expenditure dia akan dicakap akan dimaksudkan sebagai qualifying expenditure lah. Dia layak untuk dapat capital allowance. Bermula pada masa dia mulakan bisnes tu, bukan masa dia beli barang masa dia mula-mula keluarkan modal dia, bukan. Okey, situasi yang kedua adalah capital expenditure incurred after the commencement of business. Date of purchase is treated as date of QE incurred. Yang kedua adalah kita dah pun mula kita punya perniagaan, tapi lepas kita start perniagaan kita tu, kita tengok ada barang-barang yang kita perlu belilah yang mana dia melibatkan capital expenditure. Maka QE dia adalah masa tarikh tu. Tarikh pembelian barang tu, kita keluarkan duit kan, capital expenditure kita keluarkan untuk kita beli barang tu, okay, dia treated as a qualifying expenditure bila tarikh, date of purchase, date yang kita beli barang tersebut.
Okay, tu adalah beberapa situasi lah, ada 2 situasi kan. So kena take care lah, kena ambil berat berkenaan dengan 2 situasi ni. Okay, kita pergi kepada example 3, page 446 dalam Malaysian taxation tu. Okay, a person who intended to commence a manufacturing business incurred qualifying capital expenditure in acquiring factory machinery on 10 June 2018. Dia bercadang, okay, dia libatkan, dia bercadang nak mulakan perniagaan dia dalam manufacturing, yang mana dalam perniagaan yang dia nak libatkan itu, dia ada libatkan qualifying capital expenditure untuk dia dapatkan acquire factory machinery hilang tu kan, okay, pada 10 Jun 2018. Dia libatkan dia punya qualifying capital expenditure on 10 June 2018. Tapi, however, the person did not commence the business until 1 Oktober 2018. Tapi dia belum mula lagi. Okay. Untuk situasi ni, dia jatuh dalam situasi yang pertama. Dia dah pun libatkan capital expenditure dia sebelum company tu mula. So, bila kita nak decide, okay, bilakah capital expenditure tu boleh diisytiharkan sebagai qualifying capital expenditure, dia adalah bermula pada 1 Oktober. Masa company tu ataupun masa bisnes tu dimulakan. Bukan masa bisnes tu bukan masa bisnes tu keluarkan duit untuk beli barang. Sebab bisnes yang dia nak bangun tu belum dijalankan. Tapi situasi kedua, kalau dia dah pun mulakan perniagaan dia, maksudnya perniagaan dia dah run, tiba-tiba baru dia nak beli dia punya apa-apa barang lah kan, aset dia, dan aset tersebut dia libatkan qualifying capital expenditure, maka pada masa tersebut dia ambil kira tarikh dia beli barang tersebut. Okay, sebab dia dah pun memulakan perniagaan. So kalau dia beli barang sebelum perniagaan bermula, so capital expenditure itu dia dianggap sebagai telah digunakan bila company dah beroperasi. Okay. Okay. Kita dah dapat QPE, okay, qualifying plan expenditure ataupun qualifying expenditure, okay, dia mana-mana pun okay. Lepas tu kita dah tahu macam mana nak bila masa kan date untuk kita treated as a QE dia, okay, qualifying expenditure dia kan untuk capital tersebut. Dan sekarang kita pergi types of capital allowance. Okay, capital allowance ni dia ada 2 jenis. Yang pertama adalah initial allowance. Initial allowance ni adalah macam tuntutan tahun pertama lah. Tahun pertama ni adalah okay, mengikut schedule 3 paragraf 10, the rate of initial allowance adalah 20% on QPE. Sebab tu kita kena tahu berapa QPE, sebabnya nanti rate yang dia bagi ni adalah based on dia QPE. So kalau kita tentukan QPE tu salah, okay, so kita akan salah lah kita punya capital allowance. Alright. Yang pertama, initial allowance. Initial allowance ni, tadi saya nak cakap kan, tapi tersangkut sikit, so saya sambung kat sini. Initial allowance only claim in the first year. Year of capital expenditure is incurred. Hanya dapat pada tahun pertama sahaja. Okay, sebab kita libatkan capital kan, awal-awal tu. Contoh masa kita beli mesin. Okay, masa mula-mula beli tu. Itu dinamakan capital expenditure lah. Okay, tahun pertama sahaja. Alright, certain business can claim higher initial allowance such as mining 60% and construction 30%. Okay, ini adalah contoh dia punya persen yang ditentukan lah. Okay, ini adalah mining ni 60%, construction 30%. Depends pada situasi. Tapi sekarang kalau kita fokus kepada plant and machinery, dia punya initial allowance 20%. Okay, condition, tapi dia ada syarat dia untuk untuk nak dapatkan initial allowance ni. Okay, all must be satisfied. Semua syarat kena dipenuhi.
dia adalah incurred in use for the business, hanya untuk business sahaja, and plant and machinery must still use at the end of accounting period. Contoh kalau kita punya year of assessment kita setahun, contoh kita tahun 2020, kita punya tahun, kita punya accounting period kita end December 2020. Okay. Kita kena pastikan kalau kita nak claim capital allowance ni kan, kita kena pastikan sehingga Disember 2020 ni aset tu masih ada lagi kat kita. Kita tak jual lah, maksudnya dekat kalau contoh tiba-tiba bulan November kita jual, so kita tak layak dapat. Untuk tahun 2020 ni kita tak boleh claim capital allowance sebab syarat dia mestilah still use at the end of the accounting period. Itu adalah syarat dia. Okay? Dan dia mestilah digunakan untuk bisnes sahaja. So kalau campur kena ada portion lah. So yang dilibatkan untuk bisnes. Right. Okay, kita pergi kepada types of capital allowance. Yang kedua, tadi initial allowance, sekarang annual allowance. Initial allowance only untuk tahun pertama sahaja. Tahun pertama kita beli, yang kita libatkan duit kita kan awal-awal tu, capital expenditure. Tapi allowance yang kedua adalah annual. Annual allowance ni adalah setiap tahun lah, claim annually, okay, on the straight line basis. The annual allowance commence in the basis year for the of assessment in which the qualifying capital expenditure is incurred. So bilakah kita layak dapat untuk annual allowance ni? Bila kita dah pun libatkan qualifying expenditure incurred kita, dia dah incurred, so dapatlah ikut pada situasi. Kan ada dua tadi kan cara kita nak assume qualifying expenditure incurred ni macam mana. Sama ada dia dah mulakan perniagaan ataupun dia belum mula perniagaan. Okay. It will continue to be given in the following and subsequent years of assessment until the qualifying expenditure is fully written off or when the plant and machinery is sold. Kita layak dapat annual allowance ni, kita boleh dapat setiap tahun selagi mana. Okay, selagi mana qualifying expenditure is fully written off ataupun bila aset tersebut kita dah jual. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan qualifying expenditure is written off? Sebagai contoh, cuba tengok tadi kan anda dah belajar macam mana nak decide QPE kan. Contoh kalau QPE, okay, QPE dia 20,000 sebagai contoh. Okay. Daripada QPE ni kita boleh claim kita punya initial allowance berapa persen? 20% kan. Contoh 20% daripada kita punya QPE. Daripada 20,000. So berapa? 4,000. Saya congak-congak aja Itu ini initial allowance kan. Okey, seterusnya adalah AA. Dia layak dapat. Ini tahun pertama kan. Okey, dia layak dapat IA dan AA. So AA berapa? Maybe 20% daripada 20,000 juga. So dapat 4,000. Okey. So sekarang 8,000 kan? 8K. So 20K tolak 8K tinggal lagi 12K. So anda next year untuk tahun seterusnya, ni maybe tahun 2020. Okay, ni tahun 2020 kan. So kalau tahun 2021, sebut contoh kat sini tahun 2021. Okay, anda dah tak layak dah dapat IA. Sebab IA ni untuk first time anda miliki aset tersebut. So tahun berikutnya anda hanya dapat AA sahaja. AA berapa persen? 20% daripada berapa? Daripada 12K baki QPE dia. QPE kan tadi 20,000 tolak 8K tinggal 12K. So 20,000 daripada 12K congak-congak lah kan. Dapat berapa? Lepas tu anda akan dapat nilai QPE yang baru. So sampai bila anda boleh claim AA ni? Anda boleh claim AA ni selagi nilai QPE yang baru tu ada. Kalau dah kosong, nilai QPE tu dah kosong, so tak boleh claim dah lah. Dah tak ada dah. Okay, itu sikap jalan pertama. Ataupun kita dah tak boleh claim lah kalau aset tu dah tak ada dengan kita. Kita jual ke dan sebagainya. Itu ada dua condition lah untuk kita layak dapat AA. Selagi mana ada aset tu kat kita, kita layak dapat.
selagi mana dia belum written off, maksudnya selagi mana QPE dia belum bernilai kosong, maka kita boleh claim lah AA dia. Okay, ini adalah rate dia. Okay, untuk annual lah, annual allowance. Okay, initial allowance memang 20%, untuk plant and machinery memang 20% lah. Okay, tapi kalau untuk annual allowance, rate depend on the type of asset, depends Okay, plant and machinery 14%, heavy machinery, motor vehicle 20%, computer hardware and software 40%, others 10%. So tengok nanti dia akan mention apa dia tu apa jenis aset dia untuk anda tahulah dia punya AA dia berapa. AA dia 20%. So AA dia berapa? So kita tengok nanti. Okay. Okay. Ada satu lagi allowance. Allowance ni biasanya tak familiar sangat. Okay. Tapi untuk notional allowance ni, okay, cannot claim AA, annual allowance, when plant and machinery is not in use for the business. Okay, but if the asset is temporarily disused and deemed to be in use for business purpose, then annual allowance must be computed. Ada satu situasi, okay, kita aset tersebut kita tak guna, okay, maksudnya kita sebenarnya plant and machinery itu bukan untuk digunakan untuk bisnes, tapi okay, kita aset tersebut kita gunakan sementara dan dia dianggap untuk bisnes, maka kita akan dapatlah kita punya annual allowance. Tapi dia jarang-jarang jadi. Okay, dia guna sekejap je, lepas tu dia guna balik untuk personal. So kita kena calculate lah, tapi dia jarang-jarang jadilah. Cuma untuk anda tahu je situasi dia, bila masa akan jadinya national allowance ni. Okay, bila mana dia tak boleh claim AA sebab plant and machinery dia tu bukan untuk business use. Okay, tapi dia guna sekejap. Maybe dia nak guna sebagai sementara sekejap je. Tapi bila dia guna sekejap tu, dia deemed to be in use for business purpose. So bila dia dah guna sekejap tu, dia seolah-olah dah gunakan untuk business purpose kan. Maka kita akan compute lah dia punya annual allowance. Okay. Tapi yang pastinya kena memenuhi lah syarat annual allowance yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. Sekarang kita pergi kepada residual expenditure. Okay, the written down value of a QE, okay, arrive at after reducing the following. Okay, tadi kan saya dah tunjukkan anda punya cara kerja dia, jalan kerja dia. Okay, ada tolak initial allowance, annual allowance, national allowance, kalau ada lah. Okay, bila anda dah tolak tu, anda akan dapat residual expenditure. So macam mana nak tahu? So kita akan tengok contoh lah. Untuk tengok contoh supaya anda lebih jelas. Okay, sekarang ada dual usage. Satu situasi yang mana kita punya plant and machinery tersebut ada dual usage. Okay, when incurred qualifying expenditure for the purpose of business and partly for non-business purpose. Itu yang dimaksudkan dual usage lah. Satu barang yang kita kita libatkan qualifying expenditure tu untuk beli satu aset dan sebagainya. Purpose dia adalah, okay, sometimes kita guna untuk business, sometimes kita guna untuk non-business. Ada dua usage. Okay, capital allowance claim shall be a portion for the purpose of business only. Okay, untuk tujuan mendapatkan capital allowance, kita kena buat pembahagian dan yang mana berkaitan dengan business sahaja yang akan dapat capital allowance. Untuk individu punya memang tak dapat. Okay, so kita kena buat pembahagian lah, portion. Okay. Right. Sekarang kita pergi kepada disposal of plant and machinery. Okay, kita jual kita punya plant and machinery tersebut. Bila kita jual, kita akan dapat balancing allowance, okay, and balancing charge. Sama ada kita dapat untung ataupun kita pula yang kena charge kan. May arise, okay, ada example okay.
A disposal can come about under the following circumstances. Okay, ada beberapa keadaan lah. Maksudnya kenapa kita jual kita punya plant and machinery tersebut. Okay, when plant and machinery is disposed of, maksudnya kita akan ada beberapa keadaan lah yang menyebabkan adanya disposal. Yang pertama, bila perniagaan when kita nak dispose lah, memang kita nak dispose kita punya plant and machinery tersebut. Lepas tu yang seterusnya, the business permanently cease but the plant and machinery continue belong to the business. Situasi kedua adalah perniagaan kita tu nak stop, tapi kita punya plant and machinery tu terus jadi milik kita. Kita masih ada lah. Maksudnya plant and machinery tu masih ada, tapi kita nak stop punya business. Okay, yang ketiga adalah plant and machinery permanently cease to be used in the business. Okay, yang mana kita dah tak nak guna lagi dah plant and machinery tersebut dalam kita punya business. Okay, dia ada dua. Balancing allowance arise when residual expenditure lebih besar daripada disposal value. Kalau kita punya nilai, contoh nilai kita, nilai residual expenditure kita adalah nilai kita dapat daripada plant and machinery tersebut RM50,000 sebagai contoh. Dia refer kepada residual expenditure. Kita jual, ni nilai kita. Lepas tu kita jual, disposal value adalah RM30,000. Sebagai contoh dia dipanggil balancing allowance. Tapi kalau kita RM50,000 harga residual expenditure kita, tapi kita jual dengan harga RM60,000. So disposal value lebih besar, maka dia akan jadi balancing charge. Restricted lah. Mana restricted? Dia hanya restricted kepada RM50,000 sahaja. Sebab kita cuma ada RM50,000 sahaja kan. So nanti kita tengok contoh untuk kita relate dengan situasi. Ini adalah contoh yang saya dah pun tunjuk anda di slide yang sebelumnya. Residual expenditure RM10,000, sales kita jual dengan harga RM9,000, so kita akan dapat allowance lagi RM1,000 lah. Okay, tapi cuba kita tengok example 5. Residual expenditure RM10,000. Kita punya residual expenditure RM10,000 kan, tapi kita jual dengan harga RM18,000. So dia jadi negatif lah. Negatif RM8,000. So dia dinamakan bila dapat negatif, dia akan jadi balancing charge. Cuba tengok dia punya notes. If the allowance previously given as was only 7,000, then the balancing charge would be restricted to 7,000. Machinery allowance are not treated as allowance given. Apa yang dimaksudkan? Sebelum ni kan dia ada allowance yang didapat sebelum ni. Katakanlah dia bagi 7,000 allowance yang didapat, maka baki bayaran yang dihadkan kepada kat sini cuma restricted to 7,000 sahaja. Okay, maksudnya kalau lebih dia akan jadi balancing charge lah. So dia refer, dia tak boleh jadi, kalau balancing charge ni dia punya treated dia lain. Okay, seolah-olah dia ada cover cara calculation dia yang seterusnya lah. So kita tengok sekejap lagi. Okay, situasi seterusnya adalah aset yang kita jual dalam tempoh 2 tahun je. Kita beli aset tu baru dalam lingkungan setahun around setahun ke 2 tahun kita jual. Okay, macam mana nak treated dia? Macam mana nak kira dia punya qualifying expenditure dia? Okay, claim for capital allowance and subsequently dispose of plant and machinery within 2 years of acquisition. All capital allowance shall be withdrawn and treated as balancing charge. Okay, balancing charge except by reason of personal debt. Maksudnya kita kena charge lah, maksudnya balancing charge, kecuali kalau
alasan yang kita jual tu sebab ada isu kematian dan sebagainya. So kita tengok contoh. Okey, cuba tengok contoh. Dia kata apa? Jerlun Senayan Berhad was incorporate on 1st October 2016 and make up its account annually to 31st December. The business of textile manufacturing commenced on 1st February 2017. Okay, the following capital expenditure were incurred during the financial year ended 31st December 2018. Okay, cuba tengok situasi ya. Okay. Macam mana anda nak calculate? Sekarang ni dia ada banyak dia punya aset dia, tengok heavy machinery, forklift, motor vehicle, computer, office equipment. So dia bagi dia punya annual rate, annual allowance ni annual allowance. So initial allowance 20%, annual allowance ni depends kepada types of asset lah, jenis-jenis aset tersebut. So sekarang cuba tengok pertama heavy machinery, forklift, motor vehicle, computer and office equipment. The computer was found to be unsuitable after 9 months of usage. It was disposed of for 4,000 on 1 December 2018. The DGIR has accepted the reason for the disposal. Okay, sekarang kita fokus kepada yang lain-lain ni anda boleh tengok nanti. Tapi sekarang kita fokus kepada komputer. Sebab kita nak rujuk kepada satu kaedah, dia beli aset tu kurang daripada 2 tahun dia dah jual dah. Kan dikatakan semua capital allowance tu akan pergi kepada balancing charge. So kita tengok macam mana. Kita tengok dia beli 1.5 2018, harga dia 8,000, dia dapat 40%. Kita tengok jawapan dia. Cuba tengok dekat sini. Komputer kan, untuk komputer. Okay. Qualifying expenditure 8,000. Inilah yang saya maksudkan cara untuk anda mengira. Okay, cuba tengok. Qualifying expenditure ni adalah nilai yang anda akan libatkan lah. Macam mana nak tentukan, tadi kita dah belajar. Lepas tu dia akan less dengan IA, initial allowance. Less juga dengan annual allowance, and then akan dapat residual expenditure. So kalau residual expenditure lebih besar daripada disposal value, dia akan dapat balancing allowance. Kalau residual expenditure lebih kecil daripada disposal value, dia akan dapat balancing charge. So depends ini yang dimaksudkan tadi. Alright, cuba tengok. Dia dapat 8,000 kan, and then dia hanya dapat initial allowance 1,400. Dia dapat initial allowance. So 20% kan, 8,000 daripada 20% dapat 1,600. Dia tak layak dapat AA, annual allowance. Kenapa? Sebab dia beli 2018, tapi at the end of closing accounting period, dia dah jual. Dia jual pada Disember. Account ni tutup Disember 2018. So dia dah jual. So masa nak tutup tu pada akhir accounting period tu, komputer tu tak ada pun dekat dia. So dia tak layak dapat lah. Sebab dia tak memenuhi syarat kan tadi, syarat AA. So dia tak layak dapat. Okay, N2 cuba tengok dia punya notes. Only initial allowance to be given as the asset was disposed of within the same year of purchase. Dia tak layak dapat AA lah ya. Lepas tu 1600 ni dia punya total allowance. So dia tolak. So dia dah 8600 tolak 8,000 tolak 1600. Dia dapat jawapan 6400. 6400 ni adalah dia punya residual expenditure. Okay. Lepas tu residual expenditure 6400 kan. Lebih besar daripada disposal. 4,000 kan. So dia dapat 24. So kalau lebih besar dia jadi balancing allowance. Kalau 6400 residual expenditure, disposal value kat sini 7,000, so dia akan jadi balancing charge. So cuba tengok notes nombor 3. Dia kata apa? The 2-year provision of withdrawing of allowance of 1,600 under paragraph 71 shall not apply as the DGIR is satisfied with the reason given. Okay, apa yang dia nak bagi tahu bahawa dia kata
2 tahun punya provision tu untuk allowance yang 1600 ni kan, tak apply lah. Okay, dia maksudnya dia dapat lah 2400 ni. Dia tak restricted kepada 1600. Kerana apa? Sebab DGIR satisfied dengan alasan kenapa dia jual kurang daripada 2 tahun dia memiliki aset tu dia jual. Sebab apa? Biasanya capital allowance ni dia bagi kepada aset-aset yang dibeli dengan tujuan dia akan guna dalam tempoh yang lama. Tapi kalau DGIR approve dia punya reason kenapa dia jual, maka dia dapatlah, dia layak dapat balancing allowance dia. Okay? Kalau tidak, maybe dia akan dapat 16 je lah. Yang setahun ni kan. Okay, tengok kepada keadaan dia. Alright. Okay. Kita pergi kepada capital allowance, unabsorbed capital allowance yang tak diserap. Macam mana nak dikatakan capital allowance tak diserap? Okay, when the amount of capital allowance claim exceed the adjusted income from the same source, the excess is to be carried forward and allowed against the adjusted income from the same business source for the following year of assessment. Okay, apa dia kata, kalau kita punya nilai capital allowance kita yang kita tuntut melebihi pendapatan kita, melebihi daripada adjusted income, okay, lebihan yang kita, maksudnya contoh kalau kita claim capital allowance kita 10,000. Contoh capital allowance kita 10k, tapi adjusted income kita hanyalah 9k. So tak cukup 1,000 kan. So 1,000 tu kita boleh carry forward. Carry forward kepada akan datanglah following year of assessment, tapi must be on the same business sources lah. Kita boleh carry forward kalau CA tu lebih. Okay. Namun begitu, cuba kita tengok, when a business is permanently unabsorbed, CA is permanent loss. Tapi kalau tiba-tiba kita berhenti perniagaan kita tu, okay, kalau kita berhenti, so kita jadi loss lah. CA yang kita carry forward tu kita tak boleh claim lah kan, sebab kita dah stop kita punya perniagaan. So dia assume sebagai permanent loss lah. Maksudnya kita rugilah sebab kita tak boleh habiskan claim lagi 1,000 tu kan. Okay. Bermula tahun 2006, unabsorbed capital allowance cannot be carried forward if there is a change of more than 50% in its shareholding, continuity of ownership. Ini adalah satu syarat yang Akta letakkan bahawa bermula tahun 2006, contohnya tadi ada 1k kan yang kita tak absorb kan, kita boleh carry forward. Tapi 1k tu tak boleh kita carry forward kalau kita ada buat perubahan dalam kita punya shareholder tu kan, continuity of ownership tu, senarai orang-orang yang pemilik kepada kita punya business tu 50%. Ada perubahan lebih daripada 50% kepada organisasi shareholder tu lah. Shareholding ataupun continuity of ownership, kita punya kesinambungan pemilikan tu ada perubahan, maksudnya orang ni berubah berapa persen, orang ni berapa persen. So dia kalau perubahan tu lebih daripada 50%, maka 1k tersebut tadi tak boleh carry forward. Okay, itu adalah syarat dia lah. Kita pergi kepada contoh untuk unabsorbed capital allowance tadi kan. Cuba tengok example 7 ni. Syarikat Sidas yang berhak receive the following income for year of assessment 2018. Okay, A, B, C kan. Okay, adjusted income, A income, B loss, C income. Capital allowance dia seperti yang tertera. So macam mana nak kira? Pertama sekali adjusted income. So dia akan start dengan adjusted income kan. Letaklah 20,000 lah. Business A 20,000. Business B rugi. So kalau rugi macam mana dia nak claim capital allowance kan? Okay, dia rugi. So 30,000 letak 30,000. Tolak capital allowance. Okay, yang pertama 10,000. Tolak 10,000. 20,000 tolak 10,000. Statutory income dia 10,000. So
Tak adalah unabsorbed capital allowance yang nak dibawa ke atas, tak ada. Sebab memang dia boleh claim semua. Lepas tu kita pergi kepada business B. Business B, dia loss. Tahun semasa dia loss kan. Lepas tu dia capital allowance dia tak bertolak lah. Dia nil kat sini. Sebab apa? Sebab dia kosong kan kat sini. Macam mana nak tolak kan? Statutory income dia pun nil. Tapi, okay. Tapi, unabsorbed capital allowance 4,000 ni, dia boleh bawa. Nampak tak? Dia bawa ke tahun berikutnya tapi untuk bisnes dia. So bila dia dah untung, dia boleh bawa. Dia boleh bawa pada tahun-tahun berikutnya selagi mana dia tak stop dia punya perniagaan. Tapi kalau dia stop, bisnes B ni tiba-tiba dia stop, dia tak boleh claim lah. Dia treated as a permanent loss. Okay, so tengok ni, income ni 30,000 kan, dia beli income 30,000. Dia punya capital allowance 40,000. Okay, tapi sebab dia ada 30,000 je kan, so dia claim 30,000 je. Statutory income ni kosong, tapi dia ada lagi 10,000 yang dia boleh bawa lagi. Next time dia untung lagi, so dia bawa lah unabsorbed capital allowance ni bawa. Okay, cuba tengok notes untuk satu, dia kata apa? Capital allowance is given as deduction again the adjusted income. So cara dia adalah adjusted income tolak dengan capital allowance from that business source. Maksudnya dia tak boleh campur-campur dekat business dia. That is, capital allowance for business B cannot be used to claim a deduction again the adjusted income of business A or C. Nampak ni, sebab dia rugi, dia tak boleh guna untung dari business A ataupun business C. Dia memang rugi dekat business dia. So walaupun dia boleh absorb kan, maksudnya boleh bawa ke hadapan, okay, dia still boleh, tapi dia hanya boleh untuk business B sahaja. Okay, yang kedua, capital allowance for business C claim is restricted to the amount of the adjusted income. Okay, sebab adjusted income dia hanya 30,000, so dia boleh claim untuk 30,000 sahaja. So, and any excess unabsorbed is carried forward. Lagi 10,000 yang sepatutnya dia boleh claim, dia boleh carry forward to be allowed again the adjusted income of business C only. Untuk C sahaja. Dia per business. Dia tak bisa campur. Okay. Okay. Dia boleh absorb following year until the unabsorbed capital allowance has been allowed in full. Kita boleh buatlah contoh kalau tahun depan dia hanya boleh absorb 10,000, dia hanya boleh absorb 5,000, so lagi 5,000 bawa lagi. Selagi mana business tu still operate, masih beroperasi, maka dia layak untuk dapat unabsorbed capital allowance dia boleh claim. The unabsorbed capital allowance in business B is carried forward. Nampak tak ni? Kita carry forward to set off only again future adjustment income of business B. So sekarang ada 4,000 yang kita tak pun claim lagi kan. So kita boleh bawa tahun depan. Tapi syarat dia bila business B ni untung lah. Kalau tidak, bertambah lagi kan. Okay. If the business B cease permanently in year assessment 2019, the unabsorbed capital allowance 4,000 from year assessment 2018 will be lost forever. Kalau tiba-tiba, sekarang year assessment 2018 kan, 2019 dia decide dia nak close business B. So 4,000 yang kita tak sempat nak claim ni sebab kita tengah rugi kan. So kita tak boleh claim lah. Dan dia assume as a permanent loss. Okay, tak boleh nak buat apa-apa. Okay. Seterusnya kita pergi kepada treatment of small value assets. Macam mana kita nak, apakah allowance, berapakah capital allowance untuk aset-aset yang menjadi kecil. Okay, bermula tahun 2006, capital allowance on small asset would be given on one of 100% allowance untuk setiap aset. Kita akan dapat 100% allowance untuk kita punya capital tersebut. Tapi kita kena pastikan setiap aset yang kita libatkan tu, dia punya amount dia tidak lebih daripada 1,000 setiap satu. Dan keseluruhan adalah 10,000. Maksudnya dalam tahun accounting period tersebut lah. Maksudnya maybe kita beli aset kecil yang pertama 900, 800. Dia tak ada lebih daripada 1,000. Tapi dia punya total adalah 10,000. Okay, barulah kita layak dapat one of 100% allowance.
Okey, seterusnya ada lagi satu situasi yang mana plan and machinery yang kita ada tu kita purchase under hire purchase. So macam mana nak tentukan dia punya QE, berapa banyak dia punya IA, berapa banyak dia punya AA. So kita tengok dekat slide ni Dia kata apa? If the person incurred capital expenditure on plant and machinery, under hire purchase agreement. So kena tengoklah dia beli tu apa kaedah dia beli for the business purpose. So dia punya QE shall be taken from capital portion of any installment made. Okay, dia ambil berdasarkan capital portion. Okay, sekarang jom kita bincang satu contoh penuh untuk hire purchase. Cuba tengok. Kari Manufacturing Sdn Bhd purchase a boiler on 1st July 2018, on the following hire purchase term. Sekarang diguna hire purchase cost of asset, deposit paid, sum finance, term of repayment. Kari Manufacturing accounts are closed on 31st December annually. The monthly installment commence on 1st August 2018. Sekarang, step yang pertama. Apa sahaja soalan yang anda dapat? Step yang pertama, awak kena decide berapa banyak qualifying capital expenditure dia. Okay, tengok ni. Dia bagi deposit payment 16,000, dia bayar deposit kan. Monthly installment 36 bulan. Total dia adalah 181. Cost asal aset tu 160,000. Hire purchase interest 4600. Monthly installment dia 4600 kan. Tolak dengan interest per installment. 21600 ni dia dah masuk nilai interest semua sebab ada monthly installment kan. So bagi dengan 36 sebab dia 36 bulan, maka kita akan dapat 4,000. Dia punya qualifying capital expenditure per month. Benda ni penting. Sebabnya qualifying expenditure per month ni lah yang sangat penting. Kenapa? Sebabnya qualifying capital expenditure ni per month ni kan dia mestilah yang tak ada interest, yang tak termasuk dengan interest. Sebab dia dah cakap kan tadi untuk dapatkan capital allowance dia hanyalah based on the capital portion, modal sahaja, tak masuk dalam interest. So, the soalan dia, compute the capital allowance due to Kari Manufacturing Sdn Bhd in respect of boiler for year assessment 2018 and 2019. The initial and annual allowance is 20% respectively. Dia bagi tahu initial dan annual allowance 20%. So sekarang kita kena start dengan year assessment 2018. Dia ada deposit. Deposit dia 16,000. Ni modal lah ni kan. Nak masukkan ni kena letak modal kan. Nak cari QE dia dulu. Ada modal, deposit, and then dia bayar monthly installment. Untuk bulan Ogos sebab dia mula pada 1 Julai. So dia start Ogos sampai Disember 20,000. Ingat qualifying expenditure untuk hire purchase hanya modal sahaja, modal awal yang dikeluar. So deposit kan kira macam capital kan, masa mula kita beli kereta, contoh kita bayar deposit. Itu adalah capital expenditure. Dan monthly installment. Capital expenditure juga, tapi kita bayar in term of monthly. Tapi kita kena tidak siap-siap. Interest tolak siap-siap. Asalnya kan monthly installment kan 4,600 termasuk dengan interest kan. So sekarang kita kena dapatkan berapa banyak modal sebenar, bukan masuk dengan interest. So dapat 36,000, first time dapat IA, dapat AA. So 20% daripada 36,000 dapat 7,200. And then ni 14,400. So 36,000 tolak 14,400 dapat 21,600. Ini adalah nilai yang baru. Lepas tu, untuk tahun 2019 kan, dia suruh kira 2019 sekali kan. Untuk tahun 2019, monthly installment, dia punya monthly installment dapat ni,
4,000 darat dengan 12 bulan sebab 2019 lengkap setahun. So 48,000. Okey, so 48,000 ni tambah balik dengan 216 ni. 2 ni tambah dapat yang ni. Okey, yang ni pula nilai ni lah barulah dikira dengan apa dia punya IA, AA. Soalan saya, kenapa masih dapat lagi IA? Sedangkan bukan ke IA adalah pertama kali kita libatkan kita punya capital kan? Tapi cuba ingat, nampak tak? Dia assessment 2009, dia still bayar dia punya capital expenditure in term of monthly. So, in term of monthly kan? So, 48,000, nampak tak? IA dia daripada 48,000. 48,000, nampak? 20%. 48,000 ni kan nilai installment. Okey, daripada 20%. AA ni yang layak untuk penuh. Berapakah nilai, berapakah AA? AA bersamaan dengan 36,000. Mana datang 36,000? Ni 36,000 ni. Okey, dia punya qualifying expenditure yang pertama tambah dengan 48,000. Qualifying expenditure yang kedua. So, ni modal ini capital tahun pertama, capital tahun kedua. So, dapatlah 84,000. Darat dengan 20%. Dapat 16,800. So, tolakkan dia. Dapatlah residual expenditure. Ni. So, dia punya tricky kat mana? Dia punya tricky dekat sini. Nilai IA ni kan? 48,000. Kenapa 48,000? Sebabnya, tadi kalau kita ambil daripada atas tu kan kita dah tolak IA. Setahun dah tolak IA kan? So, tahun yang belum tolak IA adalah tahun semasa ni lah. Ini modal yang dilibatkan. Sebab 4,000 kan dia punya modal bayar setiap bulan. So, AA ni adalah setiap tahun. So, AA ni daripada mana? Daripada sini. Residual expenditure. 36,000 campur dengan 48,000. Dia campur. Dapat 84,000. Daripada 20%. So, kalau ada tahun ketiga, AA dia berapa? Tahun ketiga punya AA berapa? 48,000, 36,000. So, dia tambah 3 tu baru dapat residual expenditure untuk AA ni. Okay, itu untuk hire purchase lah. Okay, perkara yang berkaitan dengan hire purchase. Okay, cuba tengok. Ini ada lagi satu contoh. Contoh ni tanpa jawapan. Tapi soalan dia sama macam lebih kurang macam soalan yang Karim tadi. So, anda buat. Cuba buat dan nanti anda bagi tahu kat saya berapakah dia punya residual expenditure. Cuba tengok soalan ni dia nak apa. Dia kata calculate the capital allowance entitled to Tegar Sdn Bhd for the year assessment 2008 and 2009. Sama kan? Tadi dia cuma 2000 dia 2 tahun lah. Ni pun 2 tahun. So, sediakan jawapan anda. So, nanti kita cuba discuss lah masa kita buat discussion. Okay, that's all untuk topik capital allowance. Terima kasih semua. Harap anda boleh dengar lagi dan lagi untuk anda fahamlah, lebih faham. Okay. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua.